أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب يسر ولا تعسر رب تامن بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, Ketua Syara, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita wa ta'ala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita menaikkan solat subuh secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya waktu syuruk, serta dapat kita berada dalam dirsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mana kita akan mengupas kitab hadis Qudsi, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk pada hadis yang ke-69, iaitu pengampun dosa. 70 sudah maju ke depan. Kedudukan doa kedudukan doa, patutlah sini tulis lain macam ni. Kedudukan doa. Okey, kita baca matan hadis ini bersama-sama. Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, man la yad'uni aghdab alaihi. Pendek yang tak boleh hafal tak? Man la yad'uni aghdab alaihi. Maksudnya barang siapa yang tidak berdoa kepadaku, nescaya aku murka kepadanya. Sebab orang yang berdoa tak berdoa ni orang yang sombong. Hadis Qudsi riwayat Askari dalam kitab Mawaid daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Dalam Al-Quran terdapat 203 ayat yang menyebut doa yang artinya berbagai-bagai, antaranya ibadat, memanggil, memohon, memuji dan lain-lain. Ada kawan saya dia buat tesis master dia tentang tajuk doanya, uslubud doa fil Quran. Bentuk gaya-gaya doa ni dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Semua Rabbana ni dan usul doa ni. Jadinya buat itu. Dia sambung lagi, dia nyata isi PhD pun doa juga dalam bahasa Arab. Gaya-gaya bentuk doa tu ni. Doa dalam bentuk ibadat, memanggil, memohon, memuji. Sama juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
tak ada Allahumma pun, usul dia tak ada apa Allahumma. Kita selalu doa selalu Allahumma firli zunubi ataupun Rabbana taqabbal minna du'ana kan. Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia doa lebih dalam untuk mohon keampunan, memohon. Dia memohon kepada Allah, minta ampunkan dosa. Doa Nabi Yunus. Inilah istighfar yang terbaik. Istighfar yang terbaik ini. Kemudian dan doa yang dimaksud di sini bererti menyeru, memohon dan mengharap sesuatu dari Allah SWT yang Maha Pencipta. Di dalam kehidupan, manusia memerlukan landasan yang dapat mententeramkan jiwanya ataupun tali yang dapat menjadi pegangannya. Landasan dan tali yang dimaksudkan itu adalah doa, penghubung. Kalau benang itu penghubung kepada layang-layang, dia ada berhubung. Kalau sauh itu sebagai untuk berpaut pada tanah untuk menghentikan kapal ada hubungannya di situ. Jadi doa ni ibarat tali, atau yang berhubung connection dengan Allah SWT. Berdoa ialah satu keperluan rohani yang diperlukan manusia dalam kehidupan ini. Lebih-lebih lagi apabila ditimpa kesusahan, kesulitan dan malapetaka. Sebab tu orang ni biasanya dia akan cepat berdoa bila mana dia ditimpa kesusahan. Sebab apa? Sebab dia memerlukan sesuatu. Tapi bila mana dia dalam keadaan senang dan sihat, makanya dia tak jadi macam tu pula. Sebab tu kita banyak berdoa ketika senang dan susah. Ada ulama yang mengibaratkan doa itu laksana ubat bagi penyakit rohani seperti penyakit takut, cemas, resah, ragu-ragu dan sebagainya. Sebab doa ini satu permohonan keizinan. Di samping kita mulakan sesuatu dengan bismillah, doa ini juga adalah satu memohon restu, izin Allah SWT. Sebab apa? Setiap yang berlaku itu semuanya atas izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Surah Taubah sebut. Setiap musibah itu apa saja yang berlaku ni semua dengan izin Allah. Allah Ta'ala yang menjaga kita, yang menjaga kita ni. Setiap perkara yang berlaku. Dan setiap musibah ataupun kebaikan yang diberikan semuanya dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tamat Allah tengok amalan kita yang terbaik ataupun Allah Taala nak uji kita setakat mana tahap keimanan kita ni. Betul dah diuji kita ini. Kebanyakan manusia, ada ulama menggalakkan doa itu sebagai sunnah ubat. Kebanyakan manusia hanya berdoa kepada Allah apabila mendapat kesusahan atau ditimpa bencana. Apabila keadaan sudah tenang atau mendapat nikmat, jangankan berdoa, malah ia melupakannya sama sekali. Disangkanya nikmat yang diperolehnya itu adalah hasil keringat atau kecekapannya sendiri. Sedangkan tanpa inayah bantuan Allah SWT, dia tidak akan mendapat kenikmatan itu. Tanpa dia ni, tanpa bantuan Allah. Setiap apa yang dia buat ini semuanya atas izin Allah, atas bantuan Allah SWT. Sebab itulah selalu kita ini bila mana mendapat nikmat ni Rabbi ini, lalu kita bilang hazza min fadli Rabbi hazza min fadli Rabbi. Semua ini daripada anugerah kelebihan Tuhan bagi pada aku. Sikap jiwa yang demikian tidak baik. Yang mana orang itu bila mana tak tu dia susah, dia berdoa, waktu dia senang dia lupakan Allah Taala. Jadi sikap ni tidak baik. Di mana seseorang itu hanya menggunakan doa itu sebagai tempat lari untuk memperoleh jalan keluar dari satu kesulitan yang sedang menghimpitnya. Waktu kita susah baru kita cari Allah SWT. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala ni dah macam mesin ATM auto teller machine.
Time kita nak pakai duit lah, bagi dia cucuk kan, dapat duit pula. Tu saya selalu cakap, mujurlah sebelum keluar duit tu, kad kita keluar dulu, betul tak? Kan? Sebelum kita keluar duit, kita dah masuk kad kan? Kad tu keluar dulu tak? Kita ambil kad simpan, baru kita keluar duit. Kalau duit keluar dulu, jenuhlah bank menyimpan kad. Tak? Menyimpan kad tu lah. Duit, sampai duit masuk tu belah, naik kad tinggal. Tak? Jenuh pergi tuntut dekat bank. Kan? Cerdik juga orang yang buat mesin ATM. Itu manusia. Itu memang perangai manusia. Sifat manusia mana? Dia dapat nikmat, dia terus lupa siapa yang memberi nikmat kepada dia. Lupa terus. Dia berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam semua tak? Saya berjaya ni sebab saya rajin belajar. Ya, kelas tuition saya bagi ni. Anak saya berjaya ni sebab saya hantar dia kelas tuition. Cikgu yang baik, cikgu yang bagus lah. Tapi kalau anak dia tak bagus, cikgu yang salah. Sekolah tak bagus. Semua masalah. Tapi kalau anak dia tak baik lah, dapat keputusan yang tak baik. Tapi kalau dapat keputusan baik, ini anak saya lah ni. Saya keturunan pandai-pandai. Itu yang sifat manusia lah. Ya. Time baik semua boleh ke dia. Bila tak baik boleh ke orang lain. Begitu juga tak. Bila dapat nikmat ni dia lupa yang maha pemberi nikmat Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki itu Allah SWT. Cuba kita ubah sikit cara percakapan kita. Daripada kita dah kata aku ataupun orang lain, semua pada Allah SWT. Ya, saya terima keputusan ini adalah ujian pada Allah Taala. Mungkin Allah Taala telah tentukan takdir saya yang baik, dan insya-Allah Allah Taala akan gantikan yang lebih baik lagi daripada ni lah. Gunakan ayat-ayat yang murni sedikit berbanding ayat-ayat yang orang dengar pun tak sedap. Orang dengar pun kau dicakap macam orang bongkak, kan? Ubah sikit kita punya uslub, gaya bahasa kita tu. Dengan demikian, dia meletakkan doa pada tempat yang bukan fungsinya, iaitu bila mana dia hanya berdoa kepada Allah Ta'ala ketika dapat musibah saja. Ya, dia tak letakkan doa itu sebagai fungsinya sebagai ibadat. Sedangkan doa itu juga adalah ibadat, yang mana yang mesti dikerjakan dengan tertib dan berterusan tanpa memandang waktu dan keadaan. Setiap waktu kita kena berdoa. Bukan waktu-waktu tertentu tak. Sikap dan sifat itu rupanya telah menjadi tabiat manusia seperti yang digambarkan Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fusilat ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Maksudnya, dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia serta menjauhkan diri dari bersyukur. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia berdoa merayu dengan panjang lebar. Ada orang jenis macam ni. Dia dapat nikmat, lupa Allah terus, tak ingat terus. Bila dia ingat Allah, dia ditimpa musibah. Lepas tu kadang-kadang Allah nak tukar. Ya, hamba ni bagi diuji supaya sentiasa ingat kepada dia. Itu je. Fungsi kita sebagai hamba ni, kita kena sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, connection tu ialah berhubung dengan Allah Taala. Jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pula, bila mana dia ni dalam surah Al-Lail tu tak. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kan, ini lagi satu bagian manusia. Bila Allah Ta'ala kurnia nikmat kepada dia, Allah Ta'ala bagi dia kebaikan. Sebenarnya saya ni Allah yang suka kat saya, Allah Ta'ala sayang saya. Ya, sebab hubungan saya dengan Allah ni baik. Sebab tu apa saya minta semua saya dapat. Sebab saya ni mulia di sisi Allah. Dia beranggapan begitu. Faham? Fa amma qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi bila dia dikurangkan rezekinya, diuji dia dengan musibah-musibah, dia kata apa? Allah Ta'ala benci pada aku.
kan? Ya, walau rabbi ahana, Allah Taala benci pada aku, Allah Taala rendahkan aku, kan? Waktu dia dapat kenikmatan yang baik, dia kata kau Allah muliakan dia, kan? Waktu dia dapat nikmat tak baik, Allah benci, kan? Padahal tidak begitu pun, ya, tidak demikian pun Allah tidak pula, kan? Sebab Allah Taala uji itu sebenarnya Allah nak tingkatkan keimanan kita itu je, kan? Sebenarnya Allah Taala uji itu iman. Sebab tu keimanan kita ini, bila mana iman yang baik, iman yang tinggi ini, dia sampai ke peringkat takwa. Bila sampai peringkat takwa, itulah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nak sampai peringkat itulah. Iman ni kalau tak diuji, tidak dites, macam mana dia nak sampai peringkat takwa? Tak, pada satu produk pun, kalau kilang keluarkan produk tu tanpa dia diuji, tak boleh dites tak, kan? Keluar-keluar tu dipasarkan, tak diuji pun, kita pun tak tahu dekat mana. Sedangkan kereta-kereta yang keluar pun kadang-kadang walaupun telah diuji, dihantar keluar pun, kadang-kadang ada silap sikit pun dipanggil balik. Tak, kalau kereta Honda kan, ada masalah sikit dipanggil balik, betulkan, tukar free je, tak payah. Toyota pun panggil balik, sikitnya hal, kan? Walaupun telah diuji, kan? Ini kita tiba-tiba kita ni tak diuji, kan? Duduk dalam keadaan nikmat saja, kita perasan kita bagus, kita perasan kita dah mulia si Allah SWT, sebab dah tak diuji lagi, kan? Ujian kita hari ni pun tak ada lah seperti saudara-saudara kita di Palestin tu, kan? Ya, diuji macam hari ni ni, ya. Yang mana Hamas dah balas lah, dah masuk lah, dia orang dah dulu boleh cover lagi, tapi hari ni tak ada cover lagi dah. Dia tu yang masuk, kan? Dia rampas balik kawasan ni, dia masuk dalam Israel balik, kan? Dah tengoklah macam mana dah, ya. Jadinya ujian, kan? Ujian. Jadi ujian itulah orang kata nak meningkatkan iman. Kita ingat itu je. Bila Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala nak tingkatkan iman kita. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, kita fikir balik, ini Allah Ta'ala nak uji aku ni, kan? Allah Ta'ala nak uji aku ni. Jadi kalau kita ingat kita dapat musibah dan juga nikmat, kita fikir ini ujian Allah, maka kita akan jalan ini dengan baik, dan kita tak kufur nikmat, tak lupa nikmat Allah. Sebagai seorang mukmin, kita haruslah berdoa, baik di waktu senang dan tenang maupun di waktu susah dan melarat. Doa adalah satu ibadat sesuai dengan sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu merupakan inti ibadat. Hadis riwayat Bukhari. Mukh tu dia panggil akal, otak. Tak? Mukh. Jadinya kalau ikut terjemahan, doa itu ibadat otak lah kepada ibadat. Sebab tu kalau orang Arab dia marah, ada pergaduhan, anta ma fi mukh, anta ma fi mukh, kau tak ada otak, kan? Ya, nak beh lagi, ya, ra'su abukal mukh, kau dah faham enggak? Senang, makilah usarab, tapi orang tak faham. Dia sebut tu, kita je faham, kan? Ra'su abukal mukh, kepala bapak hang, kan? Contohlah, ni contoh aja, kan? Tapi orang kalau dia marah betul, anta ma fi mukh, kau tak ada otak, ada tak? Tak ada otak ni. Jadi mukh tu ni dia otak, pada ibadat. Jadi bila otak itu fungsinya amat penting, ya. Jika tak ada otak tu jadi merabat, ya. Sebagai satu ibadat, berdoa hanyalah dihadapkan kepada Allah Subhanahu Taala semata-mata. Tidak boleh kepada benda-benda lain. Ni yang isu dah, ya. Berdoa ni minta pada Allah, dia tidak ada perantaraan. Ada orang kata tak apa, kita boleh berdoa di kuburan, minta pada orang ni, kita boleh berdoa minta pada pokok, kan? Nak ambil tu, dia beza tuan-tuan. Benda antara doa isti'anah ataupun istighasah dengan istifadah. Ya, contoh pada pokok kita kata lah, ada orang mungkin dianggap lah, ya, kita minta pada pokok untuk minta pada Allah, ya, contoh dah. Atau pada kuburan dia minta pada Allah, kan? Contoh, kan? Kita kena faham. Ada orang tak apa, kita minta pokok, contoh dia kata kita dengan pokok tu dapat jadikan kerusi, dapat jadikan perabot, ya, dapat kita buat tiang apa semua dah. Itu bukan istighasah, itu bukan minta, itu istifadah.
kita ambil manfaat daripada pokok tersebut. Ya, yang kata istighatsah bila kita minta pada dia untuk minta pada Allah. Jadi bila kita beranggapan demikian, ataupun kita minta pada kuburan, orang dalam kubur untuk minta pada Allah. Jadi ini tak ada beza kita dengan orang Arab jahiliah. Kita dengan Abu Jahal, kita dengan Abu Lahab sama je dah. Cuma Abu Jahal, Abu Lahab dia menyembah patung. Bila tanya pada dia, Quran dah nukilkan ayat ni dah sebut pun. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kamu tanya pada orang Arab jahiliah ni, puak-puak jahiliah ni, Abu Lahab, Abu Jahal semua ni, ya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Sudah pasti, la tu sudah pasti mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Dah pasti itu jawapan dia. Habis itu kenapa kamu sembah berhala? Tak, kami ini bukan sembah berhala, tapi ini dewa-dewa yang akan membawa hajat-hajat kami naik ke atas, minta pada Tuhan. Siapalah kami? Kami ni hamba yang berdosa. Sama tuan. Orang yang minta pada kuburan, orang alim dalam tu. Orang alim tak salah pun, yang dalam tu dia dah meninggal, dia tak salah pun. Orang yang pergi minta. Bila kita tanya kenapa minta macam ni? Kan? Tak. Siapalah kami? Apa siapa kamu, siapa kami pula? Quran clear kan? Ud'uni astajib lakum. Clear. Ayat ni nak tafsir celah mana lagi? Kita nak tafsir celah mana lagi? Ud'uni direct terus, minta terus pada aku. Kan? Allah Ta'ala tak sebut ud'u bi wasilah. Doa dah dengan wasilah, dengan perantaraan kepada aku. Tak ada sebut pun. Kita sendiri yang meletakkan dalam bab berdoa, kita yang meletakkan siapalah saya untuk berdoa. Tak. Kecuali kita minta doa orang-orang yang masih hidup, orang soleh kan, ji nak pergi umrah nanti doakan untuk saya ji, bagi saya pula ada rezeki pergi umrah. Tak apa, tak ada masalah. Kita mohon untuk dia minta doa untuk kita. Tapi orang yang bila telah meninggal atau makhluk-makhluk lain ni sebut tadi dah, ayat ni sebut dah, jangan. Sebagai satu ibadat, berdoa hanyalah dihadapkan kepada Allah SWT semata-mata. Tidak boleh kepada benda-benda lain, minta bagi benda lain. Jadi terjemah ayat yang clear tak? Kalau kita tafsir pun inilah ayatnya. Tapi bila kita main kona, tidak. Kita sebenarnya bukan minta pada makhluk. Kita tahu makhluk tidak beri kesan, tapi kita mengambil manfaat pada dia. Dia ni orang soleh, orang yang baik. Jadi dengan dia ni, orang yang telah meninggal dunia tak? Apa salahnya kita minta? Kita pun tahu sejarah bagaimana berlakunya berhala. Asal berhala itu ialah orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ya, pada ketika zaman Nabi Nuh dulu. Kan? Bila mana mereka ini ya menetapkan bahawasanya orang soleh ni kita nak kenang dia, kita buat patung. Kan? Daripada peringkat atuk dia hormat, turun pada ayah pula, bawa anak dia ke bawah, dia mula kata ada susu memuliakan. Kan? Turun pada cucu pula bentuk penyembahan. Mari cicit sembah toya. Asalnya benda baik, orang soleh kan, tapi nak mengenangkan. Jadi itu sebab tu bila mana Islam datang tak clear. Itu sebablah kenapa Rasulullah, dakwah Rasulullah ditentang hebat di Mekah. Sebab inilah Rasulullah ubah pemikiran daripada menyembah berhala direct sembah Allah. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah ditentang. Kalau tidak tak ada, tak ada masalah pun kan. Kalau tidak kenapa orang kafir Quraisy boleh kata Muhammad macam ni lah, kita pun fikir payah gaduh pernah lama lah. Apa kata tahun ni kami sembah Tuhan kau, tahun depan kau sembah pula Tuhan kami. Kita gili-gili buat sistem penggiliran. Okey tak? Kan? Allah kata tak boleh, tak boleh. Allah Ta'ala tu hanya satu pun nak diklaim, nak klaim macam tu. Main gili-gili pula tahun ni aku sembah Tuhan kau, tahun depan tak. Bukan begitu. Kan? Sebab tu kalau kita faham konsep ini, berdoa semata-mata kepada Allah, tidak boleh kepada benda-benda lain. Dan mestilah dihadapkan kepada Allah, tidak boleh melalui perantara. Ya? Tak ada nak guna wakil-wakil, nak guna kroni-kroni, nak minta, tak ada. Direct tu minta pada Allah Ta'ala. Sebab itulah Islam. Itulah Islam. Kecuali orang tu dakwah Islam, tapi dia ambil daripada asimilasi dengan agama-agama lain. Ya, agama Hindu ke, agama Buddha ke, kan? Memang akan mereka menggunakan patung-patung, menggunakan bahan-bahan alat-alat ataupun makhluk-makhluk lain melalui sebagai perantaraan kepada Tuhan.
Kita sembang dengan siapa pun, agama lain pun, dia tetap cakap Tuhan tu Allah, God. Dia pun tahu, dia faham. Lepas tu yang kau pergi minta kajian, minta itu sebab tak, kita ni tak layak untuk minta terus pada Tuhan. Kita gunakan perantaraan. Ini yang Islam buang ni. Islam tak pakai orang tengah. Nah, direct terus, nak hantar orang direct terus pergi, tak payah guna orang tengah lagi dah. Ini yang Islam ajar ni. Nak buang stigma ni. Susah nak buang. Mari akhir zaman dia mula nak kembali macam tu balik. Jonohlah ada penerang kata tak boleh lah minta ke orang lain, tak boleh melalui perantaraan atau orang tengah. Tidak pula dimestikan dalam bahasa Arab. Kan? Tak boleh. Kan? Kita sengaja meletakkan diri kita demikian, ataupun kumpulan ini meletakkan kumpulan mereka demikian. Kan? Jadinya ini bersalahan dengan apa yang disyariatkan. Dan berdoa pula tidak semestikan dalam bahasa Arab. Kita boleh je minta doa. Kan? Kadang-kadang kita ada hajat untuk minta rezeki, anak-anak masuk universiti ke, anak-anak minta tu ke, minta. Kan? Orang sakit kita doakan dia boleh. Tak semestinya. Dan juga ada doa-doa masnun, doa-doa yang disunnahkan seperti mana yang ada dalam hadis, ya, juga dalam Quran, ya, minta Allah Taala ampun, kan. Kemudian tetapi ya, boleh menggunakan apa jua bahasa lah selain bahasa Arab, sebab Allah Maha mengetahui dan mestilah sejalan atau bersamaan dengan ikhtiar dan usaha. Jadi doa itu bukan hanya sekadar berdoa, tetapi kena ada usaha, ikhtiar dan juga usaha. Batulah faiza azamta fatawakkal ala Allah. Usaha dulu baru kita bertawakal pada Allah. Bukan letak tawakal sebagai awal-awal. Kalau Rasulullah pergi berperang dalam perang Badar, perang Badar kan perang yang pertama. Jadi kelengkapan tentera mana ada? Mana ada perisai, mana ada baju perang, semua ni mula-mula dah. Yang mana ada capai je lah. Kan? Parang-parang lah, sabit-sabit lah, apa benda yang ada je lah, buat pergi. Itulah ikhtiar. Ikhtiar lah tu. Bawa apa yang ada, yang ada pada diri kita itu dah. Bukan pergi melenggang, pergi ke medan Badar, melenggang je lah. Tak apa, kita tawakal, serah pada Allah lah. Tak, ada usaha juga tu. Bawa senjata juga, mana yang ada. Walaupun tidaklah selengkap seperti mana pihak kufar, kafir Quraisy tu. Kan? Tidak seperti itu. Itu bila mana kita ikhtiar dan usaha, baru Allah turunkan keputusan, turunkan nusrah, turunkan bantuan al-ma'unah tu, bantuan pada tentera-tentera Islam, turunkan malaikat. Ya, yang dengan syarat usaha dulu. Tunjuk dulu apa yang kau ada. Kan? Tunjuk dulu apa yang kau ada, then baru Allah Taala decide untuk bagi bantuan. Ya, turunkan malaikat ke, turunkan dalam bentuk haiwan ke apa ke tak. Adapun adab berdoa menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertamanya doa ni dilakukan pada waktu yang mulia, ya, hari-hari yang mulia seperti hari Arafah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni satu bulan, sepanjang bulan Ramadan itu mustajab doa tu. Mana-mana tempat doa lah, ya. Waktu sahur dan hari Jumaat. Ini banyakkan berdoa pada hari-hari tersebut. Ya. Yang keduanya dilakukan dalam keadaan yang tenang. Seperti waktu sujud, ketika hati tenang dan bersih dari gangguan syaitan. Kenapa? Sebab bila hati kita tenang, kita mudah menghayati apa yang kita ucapkan. Nah, apa yang kita ucapkan kita menghayati tu. Dan kita faham apa yang kita sebut. Bukan sekadar kita menyebut sahaja tak. Ibarat orang mengigau. Orang yang berdoa dan dia tak faham apa yang dia nak minta, maka dia macam orang mengigau je lah. Dia tidur tak, cakap kan, kau cakap apa, tahu aku dah ingat apa cakap kan. Dengan mengigau mana nak ingat. Yang ketiganya menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ya, memang disunnahkan kita menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau lepas solat pun ya, kita pusing ke arah makmum ke kan, menghadap kiblat ketika berdoa tadi. Ya, sebab tu hatta kalau kita pergi ziarah makam Rasulullah pun ya, memang Tok Syekh tu suruh kita menghadap ke arah kiblat berdoa, ya, dan mengangkat tangan. Mengangkat tangan tu apa? Menunjukkan kita memang dalam keadaan kita minta doa lah. Tak, memang kita berdoa.
Kecuali dalam keadaan tertentu lah, tak semuanya angkat tangan kan, dalam keadaan tertentu. Yang keempatnya, merendahkan suara sekadar dapat didengar sendiri atau orang yang ada di sisinya. Ya, kita berdoa sebab doa itu personal. Jadi kita seorang-seorang dengar ataupun bagi orang sebelah dengar. Yang paling jauh pun dekat kita je lah yang mendengarnya. Yang kelima, yang menggunakan bahasa yang sederhana yang menunjukkan kerendahan hati. Sebab tu bila kita rendahkan diri kita, kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku ni hamba-Mu yang lemah, aku hamba-Mu yang dhaif, ya Allah, aku hamba-Mu yang banyak dosa, ya Allah. Kan depan Allah Subhanahu taala, rendahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah. Dan tanpa rahmat-Mu ya Allah, maka dosa-dosa kita tidak terampun ya Allah. Tak hinakan, rendahkan hati kita. Lebih diutamakan doa-doa yang berasal dari Nabi SAW atau sahabat atau tabi'in, iaitu doa-doa yang maksur, ya, doa-doa maksur daripada pada kaum sahabat, atau masnun, doa-doa yang disunnahkan Nabi SAW, ataupun doa-doa dalam Al-Quran seperti pada doa Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa macam ni kan. Ini doa yang diambil dari Al-Quran. Yang keenamnya, merendahkan diri dan menundukkan hati, khusyuk dan khunuk. Ya, khusyuk dan khunuk. Dan berbeza dengan iblis laknatullah dengan Adam dah. Dia minta pada Allah juga. Ketika mana dia berdialog dengan Allah Ta'ala kan, bila Allah suruh dia sembah, bukan sembah, tunduk, hormat, sujud pada Adam, dia tak nak kan. Bila Allah Ta'ala laknat dia tak. Bila Allah Ta'ala laknat dia, dia minta pada Allah, ya Allah, kau panjangkan umur aku sampai kiamat. Sebab esok aku nak alang-alang kau dah laknat aku, alang-alang kau dah keluarkan aku daripada syurga ni, dah laknat aku dah confirm aku masuk neraka. Alang-alang macam ni, ya Allah, kau panjangkan umur aku. Dia minta, tapi dia minta dengan bongkak kan, sombong kan. Okey, tak apa, kau nak sangat, kau ambil, panggil. Macam tu lah kita nak. Aku panjangkan umur kau. Allah jawab, aku panjangkan umur kau sampai kiamat kan. Dia sebab apa? Dia kata dia nak goda anak-anak Adam masuk neraka kan. Kecuali illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas sahaja kan. Sebab tu Allah Ta'ala hanya memberi keizinan kepada iblis itu dalam bab nak menggoda je, tapi tak boleh nak menari. Pegang tangan, tarik, minum orang, pegang botol tak. Dia tak boleh buat macam tu pun kan. Dia hanya boleh menggoda kita, dia boleh mainkan perasaan kita itu je. Setakat itu je lah kan. Cuma manusia je kadang-kadang tertipu dengan godaan dia kan. Diuzayyina kan, iblis dia menghiaskan benda-benda yang haram tu nampak cantik. Itu iblis ya, dia hiaskan perkara maksiat nampak cantik, nampak indah pada pandangan mata manusia ni kan. Makanya tapi bagi orang yang ikhlas tak beri kesan pun, tak ada kesan. Orang yang ikhlas dalam beribadah, orang yang sentiasa minta perlindungan Allah, dia tak boleh buat apa langsung kan, tak ada apa-apa pun, dia tak kesan. Dia hanya boleh menggoda. Begitu juga dengan para nabi. Para nabi hanya menyampaikan dakwah sahaja, ajak manusia, dakwah ajak manusia kan. Nabi tak boleh tarik tangan, kau kena puasa. Sebab tu dalam Islam la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya tidak boleh paksa orang lain masuk Islam. Letak senapang kat sini, pistol kat sini, ya kau masuk Islam, tak boleh kan. Rasulullah hanya boleh mengajak. Sebab tu bila mana Rasulullah minta kepada pakcik dia Abu Talib, merayu-rayu, minta sungguh-sungguh dah. Seolah-olah macam nak paksa pakcik dia suruh masuk Islam juga tak. Pakcik dia tak nak macam mana, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tak bagi hidayah kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau nak, tetapi akulah, yakni Allah SWT yang akan beri hidayah pada siapa yang Allah nak. Yang Allah nak. Jadi sebab tu hidayah kita kena minta tuan. Kalau kita dapat hidayah, dapat kekal istiqamah, datang ke masjid, datang ke surau, kita minta Allah kekalkan hidayah itu dalam diri kita, istiqamah dengan ibadat ya. Kemudiannya
Yang ketujuh, meyakini doanya pasti dikabulkan Allah, tidak kecewa atau gelisah apabila doanya belum dikabulkan. Dia tetap yakin bahawa Allah Ta'ala akan mengkabulkan doa dia. Cuma masa dan ketika tu belum sampai, dia tetap berdoa pada Allah. Ya, seperti mana kadang setengah orang dia doakan kebaikan untuk orang, ya, kebaikan untuk anak dia, suami, isteri dia, tak bagi kembali kepada ajaran Islam, ya. Dia tetap tak putus asa minta, Allah pasti akan bagi. Yang ke-8-nya, mengulangi doanya sehingga 3 kali dengan penuh yakin. Ya, kita mengulang-ulang doa kita. Kadang setengah orang kata, dia ni kalau jadi imam, doa tu dia baca, tak ada benda lain. Itu lah aku dengar daripada dulu sampai hari ni. Tak masalah pun. Yalah, minta Allah ampunkan dosa tak? Allah Ta'ala bagi kemudahan tak? Allah Ta'ala bagi ini tak ada masalah. Biarlah doa yang sama pun. Cuba buat sikit doa tu, doa lain pula. Doa pun minta isi lebih. Ya tak? Kan? Tak ada masalah. Minta lah benda yang sama pun. Ya? Minta ayat yang sama. Kita kadang kita dah hafal dah. Kalau dia ni jadi imam, ini dah doa. Aku dah hafal dah pun. Baguslah. Tak? Perbanyakkan menghafal doa kan? Yang ke-9, memulai doa dengan menyebut nama Allah, ya, Alhamdulillah, dan selawat kepada Nabi SAW. Tak? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin hamdan syakiri hamdan yang amul ghafirilah. Kan? Dengan selawat dari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mulakan dengan tu. Yang ke-10, melaksanakan adab batin, supaya diperkenankan doanya. Apa benda adab batin ini? Iaitu melakukan taubat sebelum berdoa. Sebab tu kenapa kita istighfar. Ya, kenapa lepas solat kita istighfar? Sebab kita bimbang, takut-takut dalam solat tadi kita ni lalai, kita ni alpa. Seperti yang Rasulullah buat. Lepas solat je, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah istighfar tak? Supaya takut. Dalam solat tadi kita ni dah menjajau ke mana-mana pergi dah tak? Minta Allah Ta'ala ampunkan kalau kita ada kesalahan dalam solat kita tak? Jadi dengan melakukan taubat, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, banyakkan istighfar. Kemudian menghadapkan diri sepenuhnya pada Allah, makan, minum dan berpakaian dari sumber yang halal, dan tidak berdoa perkara yang mustahil atau mencelakakan orang kecuali orang zalim. Ya, makan minum pun kena di sumber yang halal. Kan selalu saya sebut seorang lelaki yang datang ke depan hadapan Kaabah, dan dia minta pada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah bagi tahu doa orang ini, dia minta menangis-nangis di hadapan Kaabah. Datang pula buat ibadat haji, pakai kain ihram lagi, depan Kaabah dia berdoa. Rasulullah kata apa? Allah tak pandang pun muka dia, Allah tak dengar pun doa dia. Kenapa? Tak, sebab walibasul haram wa ta'amu haram wa syarabu haram. Dia memakai pakaian daripada sumber yang haram, dia minum daripada sumber yang haram, dia makan makanan yang sumbernya haram. Dia bukan makan makanan haram, dia tak makan daging khinzir, dia tak minum arak, dia tak pakai sutera, tetapi pakaiannya, minumannya, makanannya dari sumber yang haram. Sumber scam orang, sumber daripada rasuah, sumber-sumber ini yang menghalang doa itu sampai pada Allah SWT. Ya, dan tidak berdoa dengan perkara-perkara yang mustahil. Kan? Minta pada Allah, ya Allah bagilah aku naik ke bulan, ya Allah, naik ke jelah mana pula, benda yang ni nak agak-agak sikit. Kan? Kita nak dapat pilih pula tu Muzaffar seorang, tapi hari ni mana ada orang lain dah. Wakil Malaysia kan, Dr. Syekh Muzaffar tu seorang, tak ada dah kan. Dalam kos berapa juta dah nak pergi kan. Kita nak minta yang makul lah, yang logik lah, ya. Ataupun doa mencelakakan orang lain kecuali kecuali orang yang zalim. Kita doakan laknat pada Israel lah, jahanamkan Israel, ihzimhum, jahanamkan mereka ya Allah, jahanamkan mereka ni ya Allah. Siapa yang kita minta jahanam? Orang Israel lah, sebab mereka menzalimi orang Islam. Ya, yang serang dia ni Hamas, satu pasukan elit yang menyerang dia, tapi yang kau bantai rakyat Palestin. Adil dengan macam tu. Orang tentera dengan tentera lah, profesional lah, orang kata gentleman tak. Ini
Kami serang kau bantai rumah kami, kau musnahkan kampung kami, kau musnahkan tempat ibadat kami, habis semua. Apa kena-mengena ni? Ini perangai mereka macam tu, betul tak? Waktu Jepun kan, Jepun masuk dalam Melayu, seorang masuk semua. Lalu apa mereka buat? Dia hantar bom ke Hiroshima, Nagasaki tak? Senang cerita tak? Patutnya lawan lah. Itulah orang kata taktik-taktik orang bacul dan pengecut. Kan? Kita bergaduh dengan dia pergi bantai je ni. Kan? Jadi itu tak kena lah. Kan? Yang mati tu bukan tentera Hamas yang mati pun. Yang mati rakyat Palestin tu. Tak berdosa tu, tak ada kena-kena pun. Yang rosak hospital, masjid yang rakyat Malaysia sumbangkan, duit di Palestin habis, selamat dah. Lepas ni kita sumbang lagi. Tak? Masjid yang rakyat Malaysia sumbangkan untuk dibangunkan di Gaza kan, dah habis kena bom dah pun. Selamat dah. Tapi kenapa kita sumbangkan lagi buat masjid baru pula? Benda-benda ni dia yang serang. Apa cerita ni? Tak, penakut. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala memang campakkan perasaan takut dalam hati orang-orang Yahudi. Memang Allah campakkan. Sebab tu mereka ni walaupun mereka ada teknologi yang canggih, yang hebat, dia tak yakin dengan teknologinya itu. Kan? Bayangkan kereta-kereta perisai Israel kena tawan senang macam tu je. Sebab mereka takut. Dia hanya ada perisai je. Dia hanya bersindung di balik perisai senjata dia. Hakikatnya dia takut. Sebab apa? Allah Ta'ala campakkan dia ni perasaan takut. Sebab tu dulu, kenapa dalam intifada dulu, orang Palestin, mereka baling batu dengan orang Israel lah. Baling batu pada tentera Israel. Lari lintang bukang. Padahal pegang batu je pun. Baling dengan batu je lari lintang bukang tentera Israel ni. Penakut. Kan? Mereka penakut. Cuma mereka berlindung dengan ni je. Ha. Jadi kita haraplah Allah bagilah bantuan tak. Tapi ingat tuan-tuan tak, bila bunyi Palestin dapat balik tangan orang Islam, kan, maka ketika itu kita kena faham-faham je lah. Dah tak lama dah. Tunggu je lah sampai kiamat. Itu je lah. Bila bumi Palestin dapat dibebaskan dah, wakilnya kita lepas ni kita fokus betul-betul lah. Hati mau cantik, ibadah mau baik lah dah. Sebab dah hampir sangat dah. Ya, dah hampir sangat. Jadi itu je lah kita tahu kan. Jadinya besar kemungkinan doa-doa yang tidak dikabulkan itu kerana tidak memenuhi syarat doa atau menyalahi tata tertibnya atau ada hikmah yang lain yang hanya diketahui oleh Allah semata-mata. Kadang-kadang bila kita doa ni tak ikut apa yang dikehendaki, tak memenuhi spesifikasi yang Allah Ta'ala tunjukkan, kan? Puji Allah, sebut nama Allah, selawat Nabi, doa daripada dengan sumber-sumber yang halal, makanan yang halal. Ini antara penyebab orang-orang ni doanya dikabulkan. Di dalam beberapa hadis diterangkan secara konkret tentang orang-orang yang dikabulkan Allah doanya. Di antaranya yang pertama, doa-doa yang Allah kabulkan ibu bapa. Doa ibu bapa untuk kebaikan dan keselamatan anak-anaknya. Lebih-lebih lagi ibu. Sebab keutamaannya kepada ibu. Sebab ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan. Ya, itu. Seringkali seorang ibu melontarkan kata-kata yang bernada doa. Ya, mendoakan kecelakaan buat anak-anak sehingga mengakibatkan keburukan bagi anak. Risau anak. Sebut kena mampus lah kau. Jangan macam tu. Kan? Kadang-kadang lagi marah sangat lah. Budak-budak memanglah macam tu nakal. Panjat tak baca ni tak. Perangai macam beruk. Risau lah. Kan? Cakap tu. Kadang-kadang cakap tu kau boleh mak sendiri cakap macam tu. Itu yang kita minta. Kan? Jangan ubah ayat tu. Budak bertuah ni. Budak pandai ni. Budak baik ni. Dan ubahkan benda-benda macam tu. Jangan duk sebut kata-kata yang tu. Kan? Sebab dia balik betul balik. Kan? Ada kisah yang seorang anak mak dia kan doakan, kan? Duk main-main, lepas tu dia kecil-kecil main-main, kau ni jahat, memang nakal budak tu tak. Mampulah kau esok kena tiba dengan tu tak. Bukan sekarang dia mati. Anak dah kerja engineer, kena timpa dengan bangunan. Tak? Tu kita risau tu. Kan? Maksudnya budak dia memang kecil memang nakal lah. Tapi bila usaha tu dah kerja baik-baik pun semua, dia ada orang berkat. Bukan berkat doa, kesan doa yang tak baik tadi kena. Sebab doa ibu, doa bapa ni dia tak ada hijab. Kan? Mana ada hijab? Tak boleh naik ya. Tak payah pakai postman dah, tak ada dah. Tak ada pengantaran, terus direct terus pada Allah Ta'ala dan terus Allah terima.
accept terus cop. Dapat doa tu cop, okey, receive dah, terus proceed, jalan. Kan? Itu kena hati-hati. Ini yang pertama, doa yang Allah tak tolak. Yang keduanya, orang puasa di waktu akan berbuka. Kan? Dekat-dekat nak berbuka tu banyakkan berdoa. Buka puasa tu banyakkan berdoa, bukan tengok jam. Kau apa ni kalau ni, Allah lambat lagi, aduh. Tak. Banyakkan berdoa. Ya. Tengok ya, banyakkan berdoa sebab apa waktu tu. Jadi kalau kita baca Quran pun baguslah. Kita dah tahu lagi 5 minit nak berbuka dah. Berhenti je baca Quran, doa. Minta. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian doa ketua negara yang adil didasarkan kepada pengorbanan untuk kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya. Doa pemimpin juga tak tertolak. Baik pemimpin ni bercakap benda yang baik atau benda yang tak baik, ya, Allah kabulkan. Ini doa pemimpin. Ya, jadi kena jaga perkataan. Bukan orang kata apa? Jangan orang kata apa, mulut tu mudah sangat keluar. Kan? Jangan bercakap dengan bongkak. Allah balas terus. Kan? Doa pemimpin ni sama kan? Allah tak tolak. Dia bercakap je malah bentuk yang tak baik pun Allah terus bagi. Allah uji dia demikian. Jadi hati-hati. Yang keempat, doa orang yang teranaya, mazlum, orang yang dizalimi dalam segala bentuk kezaliman dan pelanggaran hak. Ya, bila haknya diambil, dia berhak doa pada Allah, kan? Dan doa dia tak tertolak. Yang kelima, doa orang yang musafir dengan niat dan tujuan yang baik, atau orang yang berdoa dari jauh untuk seseorang. Ini ada dua. Yang pertama, doa orang yang musafir. Ya, musafir ini dia kenapa musafir doa yang diterima? Sebab tawakalnya tinggi pada Allah Ta'ala. Kan? Dia pun tak tahu adakah tempat yang dia pergi itu dia akan sampai ataupun tidak. Tak tahu, serah pada Allah. Allah izinkan sampai, tak izin tak sampai. Kan? Makanya doa musafir ni. Kemudian doa siapa lagi? Doa seorang mukmin kepada orang mukmin yang lain. Yang mana orang tu ya tak tahu yang orang lain mendoakan dia. Sebab tu bila kita berjaya, jangan kita sombong. Saya berjaya sebab saya ni dah, kan. Mungkin ada doa-doa orang yang kita tak kenal pun, ya, yang mendoakan kita. Contoh kadang-kadang orang yang menghadapi orang kata apa, musibah lah, kereta rosak tepi jalan tak. Kita naik kereta tengok dia, Allah nak tolong tak sempat. Doakan tu dia, ya Allah kau mudahkanlah urusan dia, ya Allah bagi dia mudah tak. Alah, elok kita pergi je, orang pun sampai tolong dia. Tak? Kita pun tak tahu. Jadi banyakkan mendoakan orang. Kita tuan-tuan, kadang-kadang kita lalu pergi orang jual kuih pagi-pagi ni balik dah, orang jual selemak lah apa tak. Doakan, ya Allah kau mudahlah urusan dia, ya Allah bagilah perniagaan dia laku. Dan benda yang baik, kan, minta pada dia. Dan semoga dengan nikmat rezeki dia dapat tu, ya Allah, mendekatkan diri dia pada Engkau, ya Allah. Kan? Mendekatkan diri pada dia. Mungkin dia ni bukan orang masjid, orang tak pergi masjid, tapi berkat doa kita tadi dia berubah, dia jadi. Dia berniaga dan dia pergi masjid. Terutama kalau pasal malam, tuan-tuan, hari Ahad lah pasal malam ni. Kan? Sambil-sambil beli barang petang-petang lalu kat pasal malam je tanah, kan. Doakan, ya Allah bagi mereka ni peluang untuk membiadat tak. Ya, walaupun mereka berniaga, mereka sempat lagi beribadat. Alhamdulillah, itu yang kita nak. Jangan berniaga sampai semayang lah kemana, semua kemana, kan. Doakan yang baik. Itu doa yang dimakbulkan. Iaitu dia pun tak tahu kita berdoa untuk dia. Ya. Yang keenam, yang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ini pun sama. Doa anak-anak untuk mak bapak dia yang telah meninggal dunia pun tak putus, tak tertolak. Ya. Kemudian hadis kursi di atas menerangkan dengan jelas bahawa Allah SWT Maha Pencipta lagi Maha Pemurah, berbeza dengan manusia. Allah berbeza dengan manusia. Kenapa? Sebab manusia ni, kalau kita nak minta tolong kawan kita, minta tolong sekali dia boleh tolong. Kita minta lagi tolong kali kedua, kenapalah aku tolong, kan? Minta kali ketiga, kau tak ada orang lain yang minta tolong. Itu dah sekali aku tolong, ni kali kedua aku tolong, ni ketiga kau minta lagi apa hal? Itu manusia. Dia tu beza Allah SWT dengan makhluk, kan? Sebab Allah Ta'ala suka hamba dia berdoa. Janganlah kita meletakkan, malah aku nak menyusahkan Allah untuk minta dia. Apa hal pula? Memang kena minta lah. Allah suruh minta. Apa nak kata nanti menyusahkan Allah? Itu manusia. Dengan Allah minta sebab Allah suruh. Dia ibadat.
Ya, jangan sombong, mintalah Allah Ta'ala. Allah murka apabila tidak diminta atau tidak berdoa kepadanya. Bahkan dianjurkan manusia untuk selalu mengulangi permohonannya kepada Allah. Ulang-ulang minta benda yang sama, Allah tak boring pun. Tetapi manusia akan marah apabila sering diminta. Kan? Tu yang kata pinjam 100 bayar nanti tu kan? Kan? Pinjam dulu bayar kemudian. Kan? Atau pinjam buluh kasap, dapat pangkal hujung lesap. Ni orang malas. Kan? Dia manusia, tapi dengan Allah tidak. Minta banyak kali lah, beratus kali minta pun tak ada hal lah, minta je. Ya? Dalam hadis kursi lainnya dikemukakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiru fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maksudnya Tuhan akan turun setiap malam ke langit dunia. Setiap malam Allah nak turun. Bagaimana turun jangan tanya saya pun tak tahu macam mana rupa. Ya. Kemudian ketika tinggal 1/3 terakhir malam, maksudnya lagi 1/3 lah, kita bahagikan waktu maghrib dengan waktu subuh belah 3. Jadinya waktu tu lah. Ya, mungkin dalam pukul 3 lebih, pukul 4 lebih tu macam tu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni, dia berfirman, sesiapa yang memohon kepadaku, aku akan memperkenankannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon keampunanku, aku akan mengampuninya. Mintalah pada Allah. Ada istighfar. Kadang-kadang kalau kita tak bangun solat tahajud pun dia jaga-jaga minta istighfar, nak minta ampun, minta doa lah. Ya, kan? Dari situ. Hadis kursi riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari setiap malam. Sebelum kita bangun subuh, tuan-tuan, subuh pun masuk awal. Kita bangun pukul 5 dah. Dah siap-siap mayang dulu tahajud rumah. Dah semayang lah 2 rakaat, mari masjid semayang lagi. Kan? Minta. Selagi waktu, sebab waktu tahajud itu daripada 1/3 malam tu bawa pergi ke subuh hingga azan subuh. Jadi ada je waktu boleh je semayang. Bukannya kita wajib kena bangun pukul 3 pagi. Ya, dia waktu dia panjang lah. Masuk sampai lah waktu subuh. Azan subuh habis lah. Dan banyak pula riwayat-riwayat lain yang nadanya hampir serupa dengan riwayat di atas. Sebagai ibadat, kedudukan doa memang sangat penting, sejajar dengan ibadat lainnya atau termasuk dalam ibadat. Ingat, ya, doa itu adalah ibadah. Dia bukan sembarang. Dia termasuk dalam bab ibadah. Banyak anjuran dan dorongan untuk berdoa, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Banyak sekali kita dapati doa Qurani. Yang ni doa Quran ini yang terdapat dalam Al-Quran. Yang saya sebut tadilah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana hab lana min azwajina, macam-macam. Yang mana sangat sesuai bagi seseorang Muslim untuk berdoa dengannya. Wahai Tuhan kami memohon bimbingan, petunjuk dan kemampuan untuk tetap bertakwa dan suci dari perbuatan maksiat, lepas dari godaan nafsu dan kekangan untuk beribadat kepadamu. Amin. Ya. Dan kita berdoa pun jangan kita fikir untuk dunia sahaja. Ya, sebab Allah Ta'ala tegak larang benda ni. Ya, dalam surah Al-Baqarah pun sebut dah. Ya, fa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Surah Al-Baqarah ayat 200. Allah Ta'ala tegur, ada orang yang berdoa untuk dunia sahaja, dia lupa untuk berdoa di akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala ayat seterusnya kata apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang betul, doa yang baik. Jangan kita minta untuk dunia saja, tapi kita minta untuk akhirat, dan di ending dia wa qina azabannar, jauhkan kami daripada api neraka.
Ya, itulah tuan-tuan tentang kupasannya tajuk yang ke-20, yang ke-70. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula pada tajuk yang ke-71, iaitu cinta Allah dalam keredaannya. Ya, cinta Allah dalam keredaannya. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا الفهم وعملا مقبولا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.